Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan gembira dan bersedia untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang satu tajuk lagi berkaitan dengan tenaga iaitu bentuk tenaga. Ya, jadi kalau kita ingat minggu lepas kita belajar tentang sumber tenaga iaitu dari mana tenaga-tenaga kita boleh peroleh, manakala pada hari ini kita nak kenal pasti sumber-sumber tenaga yang kita pelajari pada minggu lepas tu, okey, tenaganya wujud dalam bentuk apa. Okey, jadi objektif yang kita nak capai pada hari ini ialah menyatakan sekurang-kurangnya 6 bentuk tenaga, dan yang kedua menyatakan 2 contoh alat atau fenomena bagi setiap bentuk tenaga. Okey. Yang pertama, okey, tenaga yang kita peroleh daripada matahari kita namakan sebagai tenaga suria, ataupun ada setengahnya kita panggil sebagai tenaga solar. Jadi minggu lepas kita dah tengok, okey, bagaimana matahari menerangi alam sekeliling kita, okey, setiap hari, okey, dan juga tenaga dari matahari ini kita gunakan untuk menyidai pakaian, kita gunakan kepanasan dari matahari untuk mengeringkan pakaian. Tumbuhan perlu memerlukan matahari untuk membesar dan membina makanan, okey, dan juga tenaga daripada matahari atau tenaga suria ini diserap oleh panel solar untuk menukarkannya kepada tenaga elektrik, dan kita gunakan tenaga elektrik ini di rumah-rumah kita, okey, untuk menyalakan lampu dan sebagainya. Okey, jadi tenaga yang khusus kita dapat daripada matahari ini kita panggil sebagai tenaga solar. Hanya matahari saja yang menghasilkan tenaga solar. Manakala bentuk tenaga yang kedua adalah tenaga haba, iaitu tenaga yang tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Okey, apa-apa sahaja objek yang menghasilkan haba ataupun kepanasan, kita katakan objek ini mempunyai tenaga haba. Okey, contohnya dapur. Okey, dapur tu waktu kita hidupkan api dia, okey, jadi adalah haba dan situ adalah tenaga haba. Manakala streka apabila kita on kan untuk menggosok pakaian, dia akan menghasilkan haba juga, okey, dan juga cerik untuk memanaskan air, okey. Jadi selain daripada tu, kalau kita pergi di kedai-kedai Dobi layan diri tu, kita ada satu alat pengering pakaian. Bila kita dah basuh, kita nak keringkan, ia juga mempunyai tenaga haba. Apa lagi? Enjin kereta kita, enjin motosikal dan sebagainya, bila kita hidupkan, kita akan rasa panas di bahagian enjin dan ia juga mempunyai tenaga haba. Pengering rambut juga mempunyai tenaga haba, dan beberapa peralatan lain. Jadi haba, tenaga juga boleh wujud dalam bentuk haba. Okey, itu yang kedua. Yang seterusnya tenaga cahaya. Okey, kita dah belajar juga pada tahun 2, okey, bagaimana kita nak kenal pasti sumber-sumber cahaya di sekeliling kita. Jadi tenaga yang dimiliki oleh ataupun dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya kita panggil tenaga cahaya. Okey, contohnya lampu sulur, televisyen, unggun api, suar, apa lagi? Lampu pelita, okey. Handphone kita pun sekarang banyak yang skrinnya boleh mengeluarkan cahaya. Jadi semua objek-objek yang cikgu sebutkan tadi ni, ia mempunyai tenaga cahaya apabila ia berfungsi. Okey, itu yang bentuk tenaga kita yang kedua. Yang ketiga. Okey. Kemudian tenaga juga boleh wujud dalam bentuk bunyi. Okey, kita pun baru je belajar tentang bunyi. Okey, ada beberapa peralatan yang menghasilkan bunyi seperti siren, loceng, radio dan telefon. Dan tenaga-tenaga ini merupakan tenaga yang dihasilkan oleh objek yang bergetar. Sebab kita belajar itu, okey, getaran akan menghasilkan bunyi. Jadi alat-alat yang memiliki tenaga bunyi adalah alat-alat yang biasanya dia akan bergetar. Okey, contoh macam radio. Kalau kita tak percaya, kita tengok sekarang bagaimana radio ni bergetar dan menghasilkan bunyi dan seterusnya memiliki tenaga bunyi. Kita tengok
pada corong ataupun kita panggil speaker pada radio ni, dia akan bergetar. Dia akan menggetarkan udara-udara yang terdapat di sekelilingnya untuk menghasilkan bunyi sehingga kita boleh dengar bunyi tersebut. Okey. Jadi banyak lagi lah alat-alat lain yang mempunyai tenaga bunyi seperti jam loceng, siren kecemasan daripada bomba, dari kereta polis, dari ambulan dan sebagainya. Okey. Daripada pembesar suara dan lain-lain. Okey. Bentuk tenaga yang keempat adalah tenaga elektrik. Okey, iaitu tenaga yang mengalir dalam litar elektrik yang lengkap. Okey, kalau kita tengok ni yang kita panggil litar ni, okey. Tenaga elektrik ni kita tak nampak dia, tapi dia punya hasil dia ataupun kita panggil output dia kita boleh nampak. Jadi hasil dia akan kita lihat pada mentol ni. Mentol ni akan menyala. Kenapa mentol boleh menyala? Kerana dia menerima tenaga elektrik sebenarnya. Daripada mana tenaga elektrik tu datang? Daripada sumber bekalan dia, iaitu sel kering. Jadi semasa ia mengalir kita tak nampak lah, tapi kita boleh ukur menggunakan alat tertentu. Okey. Dan apabila sampai pada mentol, tenaga itu akan ditukarkan daripada tenaga elektrik kepada tenaga cahaya. Okay, itu untuk litar yang macam ni. Ada juga litar yang dia akan pasangkan kipas. Ada litar dia akan pasangkan buzzer. Jadi untuk kipas, buzzer dan lain-lain ni berfungsi, dia perlukan satu bentuk tenaga, iaitu tenaga elektrik yang biasanya dibekalkan oleh sumber-sumber elektrik. Okay, itu yang keempat. Okay, tenaga elektrik. Jadi kita tengok simulasi ni. Jadi daripada sel kering ni, dia akan mengalirkan tenaga elektrik kepada suis. Apabila suis tu disambungkan, ditutup, okay, tenaga itu akan mengalir pada suis dan akan sampai kepada mentol. Dan daripada situ tenaga itu akan mengalir semula ke bahagian terminal negatif pada sel kering. Okay. Jadi kita tak nampak dia, tapi sebenarnya dia mengalir. Okay, yang seterusnya tenaga kimia. Tenaga kimia ni dia luas. Okay. Kalau kita belajar pada minggu lepas, salah satu sumber tenaga adalah bahan api fosil. Jadi dalam bahan api fosil seperti petrol, arang batu, gas asli, gas untuk memasak, dia ada satu bentuk tenaga yang tersimpan sebagai bahan kimia. Okay, dalam sumber-sumber ni. Okay. Begitu juga dengan biojisim. Okay. Bahan-bahan ataupun tenaga kimia tersimpan dalam kayu api, dalam sisa-sisa pertanian ni. Kita boleh bakar dia kerana ia mempunyai bahan kimia dia. Sama juga macam bahan api fosil, dia ada bahan kimia yang membolehkan ianya dibakar. Kalau kita ambil contoh macam batu, batu kita bakar dia takkan terbakar sebab ia tidak ada bahan kimia. Dia tidak menyimpan tenaga kimia di dalam batu tersebut. Okay. Jadi kita tak boleh nak hasilkan apa-apa daripada batu ni tadi, kecuali arang batu lah, memang dia ada tenaga kimia dia. Okey. Kemudian kita tengok bateri. Bateri juga mempunyai tenaga kimia ataupun kita panggil sel kering macam yang tadi kita tunjuk yang elektrik tu. Okey. Jadi tenaga kimia daripada sel kering ataupun bateri, apabila kita sambung pada wayar, ia akan ditukarkan daripada tenaga kimia tadi kepada tenaga elektrik. Jadi apabila kita membeli sel kering atau bateri, sebenarnya kita membeli tenaga kimia daripada komponen tersebut. Okey. Untuk kita pula, kita memang perlukan tenaga. Okey, tenaga kita perolehi daripada makanan, dan dalam makanan ini mengandungi pelbagai bahan kimia. Contohnya vitamin, karbohidrat, protein dan lain-lain lagi. Okey. Jadi tenaga kimia merupakan tenaga yang tersimpan dalam bahan seperti makanan, bahan api fosil, biojisim atau bateri. Okey. Malah kalau kita ambil kertas dan kita bakar, kertas kita pun boleh terbakar kerana ia mempunyai bahan kimia di dalam kertas tersebut. Okey. Jadi itu tenaga kita yang seterusnya, iaitu tenaga kimia. Okey, kita tengok apa bentuk tenaga yang seterusnya. Tenaga kinetik. Kalau tadi tenaga elektrik, sekarang kita panggil tenaga kinetik, iaitu tenaga yang dipunyai oleh objek yang bergerak. Apa-apa saja objek yang bergerak
kita kata ia mempunyai tenaga kinetik. Contoh, kereta api yang sedang bergerak, ombak. Kalau kita ingat sumber tenaga kita yang lepas, ombak. Ombak tu akan memutarkan turbin kerana ombak mempunyai tenaga kinetik, iaitu tenaga pergerakan. Kipas yang sedang berpusing pun mempunyai tenaga kinetik. Burung yang sedang terbang, angin yang sedang bertiup, dia mempunyai tenaga kinetik. Ikan yang sedang berenang, manusia yang sedang berjoging, melompat, sedang bermain bola, bola yang sedang disepak atau ditendang. Semua benda yang bergerak ini kita kata mempunyai tenaga kinetik. Tak kira sama ada dia bergerak dengan laju ataupun bergerak dengan perlahan. Jadi kita lihat lagi beberapa lagi objek yang memiliki tenaga kinetik. Bendera yang sedang berkibar ditiup angin, kita nampak dia bergerak-gerak tu, maknanya dia ada tenaga kinetik. Jam yang berjarum lah, pergerakan jarum tu, kita kata mempunyai tenaga kinetik. Pesawat yang sedang bergerak, tak kira laju ataupun perlahan. Katak yang melompat, ini kira gambar perlahan, tapi sebenarnya dia laju. Jadi katak ni memiliki tenaga kinetik juga. Motosikal yang sedang bergerak, sedang berlumba dan sebagainya pun mempunyai tenaga kinetik, dan banyak lagi lah. Objek-objek dan juga fenomena lain yang menunjukkan tenaga kinetik ini. Kemudian ini satu bentuk tenaga yang kita panggil sebagai tenaga keupayaan. Bezanya dengan tenaga kinetik ni, tenaga keupayaan ini dimiliki oleh objek yang berada pada satu ketinggian atau diregangkan atau dimampatkan. Contoh kita ambil sebiji bola macam tu. Kita pegang dia. Masa kita pegang tu dia tak bergerak. Maksudnya dia tidak ada tenaga kinetik. Tapi kita tahu bila kita lepas bola ni tanpa kita tolak dia, dia akan bergerak sendiri ke bawah sebab ada tarikan graviti kan. Jadi tenaga yang dimiliki semasa bola ini dipegang sebelum ia dilepaskan, itu kita panggil tenaga keupayaan, sebab dia berupaya bergerak sendiri kalau ia dilepaskan. Begitu juga dengan panah atau lastik yang kita tarik. Semasa kita tarik, tenaga itu tersimpan di dalam tali panah tu. Kalau lastik pada getah lastik lah. Waktu kita pegang dia tu, kita tahan tu, kat situ ia memiliki tenaga keupayaan. Kerana kita tahu bila kita lepas saja, tali itu akan bergerak dan menolak anak panah tu. Jadi itu yang dikatakan sebagai tenaga keupayaan. Tenaga yang memberi keupayaan kepada satu objek untuk bergerak sendiri apabila dilepaskan. Baik, kita tengok contoh ni. Orang ni sedang menarik panah. Jadi semasa dia menahan panah ni, kat sinilah tenaga keupayaan dimiliki oleh tali panah tersebut. Kerana apabila ia melepaskan panah tu, tali panah tu akan bergerak sendiri. Ini gambar perlahan lah yang cikgu tunjuk. Begitu juga dengan bola ni. Bola ni sekarang kita pegang di tempat yang tinggi. Makin tinggi dia berada, makin tinggi tenaga keupayaan yang dia miliki. Sebab makin tinggi kebolehan dia untuk bergerak apabila dilepaskan. Yang seterusnya, empangan. Kita minggu lepas dah belajar tentang empangan. Jadi sumber air ni, sekarang dia berada di tempat yang tinggi dan sedang ditahan oleh pintu empangan. Apabila pintu empangan ni dilepaskan ataupun dibuka, air tersebut akan bergerak dengan sendiri. Jadi pada ketika ini kita katakan air ini mempunyai tenaga keupayaan. Jadi sekarang dia dah bertukar jadi tenaga kinetik kat situ. Jadi air itu sumber dia. Tenaga. Yang sekarang ni pula kereta mainan yang sedang kita tarik ke belakang. Ada beberapa kereta mainan kita kena tarik dia dulu kan. Jadi masa kita tarik tu dan kita pegang, pada ketika itu dia mempunyai tenaga keupayaan. Kerana apabila kita lepaskan, dia akan bergerak dengan sendirinya. Baik, bentuk tenaga kita yang terakhir ialah tenaga nuklear. Jadi tenaga ini merupakan tenaga yang terkandung dalam bahan nuklear ataupun sumber nuklear yang telah pun kita pelajari pada minggu yang lalu. Jadi kalau nak dibandingkan dengan tenaga kimia seperti bahan api fosil, tenaga kimia ni perlu kita bakar dia. Kalau makanan kita makan, kalau sel kering tadi kita kena sambungkan dia pada litar. Tapi tenaga nuklear ni kita kena letupkan dia ataupun kita kena aktifkan dia dengan kaedah tertentu.
Okey, jadi tenaga yang dimiliki oleh bahan nuklear ini kita panggil sebagai tenaga nuklear. Okey, jadi itu bentuk tenaga kita yang terakhir sekali. Okey. Jadi kalau kita nak bandingkan antara sumber tenaga dengan bentuk tenaga, yang sebelah kiri kita ini ialah sumber-sumber tenaga yang kita pelajari sebelum ini. Jadi kalau matahari itu sumber tenaganya, bentuk tenaganya adalah tenaga suria. Kalau bahan api fosil, bentuk tenaga yang dimilikinya adalah tenaga kimia. Begitu juga dengan biojisim. Dan kalau sumber tenaga itu dari angin ombak, bentuk tenaga asal yang dimiliki oleh kedua-dua sumber ini adalah tenaga kinetik, sebab angin dan ombak ni dia bergerak kan. Manakala kalau sumber dari air, tak ada ombak, kita cuma tadah dia dalam empangan, ia memiliki tenaga keupayaan. Manakala sumber nuklear, ia memiliki bentuk tenaga nuklear. Okay, jadi itu perbandingan antara sumber tenaga dengan bentuk tenaga. Jadi dengan penerangan yang telah pun cikgu sampaikan itu tadi, maka diharapkan kamu dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini dan dapat menjawab soalan-soalan dan juga menyempurnakan latihan-latihan ataupun tugasan yang telah pun cikgu berikan. Dan untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar, jaga diri, jaga kesihatan, patuhi SOP pada setiap masa. Semoga kita akan berjumpa lagi pada sesi PDPR di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.